Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Najir bin Muhammad Paslon. Saya memegang nombor metrik 70681. Saya akan membentangkan tajuk kajian saya, yaitu aktiviti pengurusan industri pelancongan di Sepilok, Sandakan, Sabah. Latar belakang kajian. Industri pelancongan merupakan industri yang mampu memberikan impak terhadap ekonomi dan sosial dalam negara. Sejak dahulu lagi, negeri Sabah memang terkenal dengan keindahan sumber alam semula jadi. Ini yang menyebabkan masyarakat yang meminati keindahan flora dan fauna tertarik untuk melawati tempat pelancongan di Sabah, khususnya di Sepilok. Hubung kait antara permasalahan kajian, persoalan kajian, dan objektif kajian. Permasalahan kajian. Yang pertama ialah peningkatan harga penginapan di kawasan tersebut. Yang kedua ialah kemudahan infrastruktur yang tidak memuaskan. Dan permasalahan kajian yang ketiga ialah kekurangan kepelbagaian aktiviti fizikal menjejaskan image destinasi pelancong. Persoalan kajian. Persoalan pertama ialah apakah isu-isu yang menyebabkan peningkatan harga penginapan di Sepilok. Persoalan yang kedua ialah bagaimanakah persepsi para pelancong terhadap kemudahan infrastruktur di Sepilok. Dan persoalan yang ketiga ialah mengapakah kekurangan kepelbagaian aktiviti fizikal menjejaskan image destinasi pelancongan di Sepilok. Objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti isu-isu yang menyebabkan peningkatan harga penginapan di Sepilok. Seterusnya untuk mengkaji persepsi para pelancong terhadap kemudahan infrastruktur di Sepilok. Dan akhir sekali untuk menganalisis kekurangan kepelbagaian aktiviti fizikal yang menjejaskan image destinasi pelancongan di Sepilok. Bahagian sorotan kesusastraan. Pengkaji akan menerangkan kata kunci yang terdapat dalam tajuk kajian. Definisi pengurusan. Pengurusan merupakan salah satu proses untuk merancang, mengorganisasi, memimpin, dan mengawal menurut Vincent 2018. Menurut Muhammad 2018, pengurusan adalah proses melaksanakan sesuatu kerja melalui sumber-sumber organisasi. Seterusnya ialah definisi pelancongan. Pelancongan sebagai suatu sistem terbuka yang mempunyai hubungan dengan persekitaran yang luas menurut Demi 2016. Menurut Johnson 2015, pelancongan merupakan padanan kata tourist yang bermakna orang yang melakukan kunjungan, manakala tour berarti perjalanan. Berdasarkan artikel The World Tourism Organization 2019 menjelaskan bahawa pelancongan adalah fenomena yang merangkumi aktiviti sosial, budaya, dan juga ekonomi. Seterusnya, pengkaji akan menerangkan tentang teori pengurusan. Teori pengurusan yang pertama yaitu aliran pengurusan klasik. Yang kedua ialah aliran pengurusan saintifik. Dan yang ketiga ialah aliran perilaku. Yang keempat, aliran sains pengurusan. Yang kelima, aliran pendekatan sistem. Dan yang keenam, aliran pendekatan luar jangkaan. Di samping itu, teori pelancongan. Teori pelancong. Johnson 2016 menyatakan bahawa Cohen 1979 telah mengklasifikasikan pelancong sebagai salah satu dasar peringkat untuk seseorang individu mengenali sesebuah kawasan yang dikunjungi. Daripada teori tersebut, kita dapat mengkategorikan jenis pelancong. Jenis pelancong yang pertama yaitu pelancong jenis drifter, yang mana pelancong yang mengunjungi kawasan yang tidak mereka ketahui. Dan yang kedua ialah explorer, pelancong yang melawati kawasan yang tidak umum ataupun tidak diketahui oleh khalayak masyarakat. Dan jenis pelancong yang ketiga ialah individual mass tourist, pelancong yang mengikuti pandu arah daripada guide. Yang terakhir ialah organized mass tourist, pelancong yang melawati kawasan yang diketahui oleh khalayak ramai ataupun masyarakat. Bahagian perancangan dan pengurusan kajian. Pengkaji telah menjalankan perancangan awal untuk kajian ini, yaitu ada 5 bahagian dalam perancangan kajian ini. Yang pertama yaitu pencarian tajuk kajian. Yang kedua, hubung kait antara permasalahan kajian, persoalan kajian, dan objektif kajian. Yang ketiga ialah bab 1. Yang keempat ialah bab 2. Yang kelima ialah bab 3. Dan yang keenam ialah soalan kuesioner.
Untuk perancangan pencarian tajuk kajian, pengkaji telah menjalankannya selama 4 minggu, yaitu daripada minggu pertama sehinggalah minggu keempat. Seterusnya, pengkaji juga telah mencari hubung kait antara persoalan kajian dan objektif kajian yang berlangsung selama 4 minggu juga, yaitu dari minggu pertama sehinggalah minggu keempat. Pada minggu keempat sehinggalah minggu ke-8, pengkaji telah melaksanakan penulisan pada bahagian bab 1. Seterusnya, pengkaji juga telah melaksanakan penulisan pada bab 2, yaitu dari minggu ke-5 sehinggalah minggu ke-9. Pada minggu ke-6 sehinggalah minggu ke-10, pengkaji juga telah melaksanakan penulisan pada bahagian bab 3. Akhir sekali, pengkaji telah membuat soalan question A daripada minggu ke-8 sehinggalah mendapat bintang daripada lecturer. Bahagian hasil jangkaan. Bahagian pengumpulan data. Pengkaji menggunakan 2 jenis pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan data primer, pengkaji telah menggunakan data primer melalui kaedah temu bual berstruktur dan juga kaedah pemerhatian yang dijalankan di lokasi kajian. Berdasarkan kaedah temu bual, ini membolehkan pengkaji membuat perbualan dua hala ataupun secara langsung dengan responden kajian yang telah disasarkan. Menerusi kaedah pemerhatian, pengkaji dapat mengenal pasti perspektif populasi responden yang dikaji dalam konteks turut serta ataupun responden sendiri. Melalui data sekunder, pengkaji telah menggunakan sumber data sekunder untuk merujuk dan mengumpul maklumat daripada bahan-bahan bacaan. Sumber data sekunder terbagi kepada 2, yaitu kajian kepustakaan dan juga laman sesawang. Berdasarkan kajian kepustakaan, pengkaji dapat memperolehi maklumat yang tepat dan bersesuaian dengan kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Menerusi laman sesawang, pengkaji dapat mengaplikasikan sumber data menerusi laman web internet ini sedikit sebanyak membantu pengkaji dalam menghuraikan kajian. Penganalisisan data. Penganalisan data ini terbagi kepada 2, yaitu daripada kaedah temu bual dan juga kaedah pemerhatian. Analisis data daripada kaedah temu bual yang pertama ialah mengumpulkan kesemua data dan maklumat daripada borang soalan temu bual tersebut. Seterusnya, mencatat semula jawapan yang telah direkam sama ada dalam bentuk audio dan juga video. Seterusnya, kaedah pemerhatian. Dalam kaedah pemerhatian, pengkaji akan mencatat semua maklumat yang diperolehi daripada hasil pemerhatian di lokasi kajian. Selain itu, pengkaji juga akan meletakkan gambar yang ditangkap di lokasi kajian sebagai bukti dalam kajian ini. Etika penyelidikan. Pengkaji telah pakai etika penyelidikan dalam kajian ini. Etika penyelidikan yang pertama ialah perlindungan responden penyelidikan. Pengkaji perlulah melindungi responden daripada kesan negatif sama ada dari segi mental ataupun fizikal. Yang kedua ialah kerahasiaan maklumat responden penyelidikan. Sebarang maklumat responden perlu dilindungi daripada makluman masyarakat umum. Yang ketiga ialah kuasa pilihan untuk keterlibatan dalam penyelidikan ini. Pengkaji perlulah memberikan pilihan kepada responden sama ada ingin melibatkan diri ataupun tidak dalam penyelidikan ini. Yang keempat ialah penjelasan awal tentang penyelidikan. Pengkaji sepatutnya memberikan penjelasan awal berkenaan tujuan penyelidikan ini dilakukan. Yang kelima ialah isu sulit dan kerahasiaan. Kesemua maklumat responden perlu disimpan dan dikawal dengan baik oleh pengkaji. Yang keenam ialah perkongsian hasil penyelidikan. Kesemua pengetahuan saintifik hasil daripada penyelidikan ini adalah milik umum masyarakat dan perlulah dikongsikan dengan segera. Yang ketujuh ialah pemberitahuan. Pengkaji perlulah memaklumkan kepada responden bagi meminta kebenaran untuk merakam ataupun mencatat kesemua jawapan daripada beliau.
Dan yang terakhir adalah berkongsi faedah. Kesemua penyelidikan yang dilakukan perlulah memberikan kepentingan terhadap masyarakat, individu, dan juga pengkaji yang akan datang. Bahagian perbincangan terbagi kepada dua, yaitu potensi dan impak. Seterusnya ialah limitasi dan kelemahan. Dalam bahagian potensi dan impak kajian, kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pada masa akan datang. Seterusnya, dapat mempengaruhi sistem pengurusan industri pelancongan di dalam negara. Akhir sekali, memberikan info berkenaan teori dan definisi yang terkini. Limitasi dan kelemahan dalam kajian ini. Limitasi ataupun kelemahan dalam kajian ini yang pertama ialah penularan penyakit COVID-19 yang menyukarkan pengkaji untuk menjalankan proses pemerhatian serta proses temu bual secara langsung. Yang kedua ialah mengeluarkan sedikit budget untuk mengunjungi dan membayar tiket masuk ke sepiluk. Dan yang terakhir ialah limitasi dari segi demografi, yaitu jarak. Simpulannya, secara keseluruhannya, melalui pembentangan ini, pengkaji telah pun memberikan serba sedikit info berkenaan latar belakang kajian. Pengkaji juga telah menyatakan hubung kait antara permasalahan kajian, persoalan kajian, dan objektif kajian. Seterusnya, dalam kajian ini juga terdapat beberapa kata kunci penting yang memperlihatkan yang disenaraikan dalam bahagian kesusasteraan. Pembentangan ini juga telah memperlihatkan strategi perancangan kajian daripada minggu 1 sehingga minggu ke-12. Selain daripada itu, hasil dapatan kajian dan proses pengumpulan data juga telah diterangkan. Akhir sekali, pengkaji juga telah mengetengahkan etika penyelidikan yang digunakan pakai dalam kajian ini.